Bertemu kembali berentasan berita edisi 1172 bersama saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. Undang-undang tanpa penguatkuasaan tidak akan memberi kesan. Pemerdagangan manusia Malaysia kekal tercorot. Rakyat tercekik, wakil rakyat tepuk tangan naik gaji. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 18 Julai lalu, Dewan Rakyat meluluskan Undang-Undang Perhutanan Negara Pindaan 2022 secara sebulat suara. Menurut Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, pindaan itu bertujuan memantapkan penguatkuasaan hutan bagi membanteras kegiatan pengambilan hasil hutan tanpa kebenaran, selain meningkatkan kadar denda dan hukuman serta penalti tambahan bagi membendung kesalahan hutan. Pindaan juga bertujuan mengatasi isu kekaburan dan kuasa yang tidak jelas serta menambah baik jadual dalam akta untuk memantapkan pengurusan dan penguatkuasaan perhutanan. Pindaan ini dapat memastikan kelangsungan fungsi hutan telah menjamin kestabilan alam sekitar, membekalkan sumber makanan, jaminan bekalan air bersih, bekalan oksigen serta menyimpan stok karbon yang penting. Katanya, pindaan membabitkan 62 pasal yang merangkumi 8 daripada 10 bahagian bagi menambah baik Akta Perhutanan Negara 1984 atau Akta 313. Taqiyuddin berkata 48.62% kawasan hutan simpan kekal di Semenanjung telah dibangunkan sebagai ladang hutan setakat ini yang membabitkan kawasan seluas 213,522.19 hektar. Katanya penubuhan ladang hutan dibenarkan berdasarkan peruntukan Seksyen 16 Akta Perhutanan Negara, namun ia perlu mematuhi keluasan zon yang diluluskan dan dikawal rapi oleh Jabatan Perhutanan Negeri. Berdasarkan akta yang baru dipindah itu, penalti kesalahan di bawah Seksyen 84(1), iaitu kesalahan memiliki hasil hutan secara haram, hukuman denda dinaikkan sehingga maksimum RM200,000, manakala hukuman penjara dinaikkan daripada maksimum 5 tahun kepada 10 tahun. Kesalahan di bawah Seksyen 82 iaitu larangan ke atas pembakaran seperti menyalakan, menyimpan atau membawa apa-apa api atau membiarkan apa-apa api menyala dengan apa-apa cara yang membahayakan hutan simpan, dendanya tidak melebihi RM100,000 berbanding RM50,000 sebelum ini, atau dipenjara maksimum 7 tahun berbanding 5 tahun sebelum ini, atau kedua-duanya sekali. Seksyen 83 pula iaitu pembuangan sampah sarap di dalam hutan simpan kekal boleh didenda sehingga RM20,000 berbanding RM10,000 sebelum ini, atau dipenjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Sementara Jom Channel menyokong usaha kerajaan menambah baik Akta 313. Kami mendapati ia tidak cukup untuk menangani isu kerosakan yang dilakukan oleh pembalak sama ada yang dapat lesen maupun yang secara haram. Terdapat fauna dan flora di dalam hutan di negara ini. Kata-kata Menteri berkenaan bahawa pindaan tersebut dapat memastikan kelangsungan fungsi hutan dalam menjamin kestabilan alam sekitar, membekalkan sumber makanan, jaminan bekalan air bersih, bekalan oksigen serta menyimpan stok karbon umpama lelucon yang mempersendakan fauna dan flora di dalam hutan tanpa komitmen dalam penguatkuasaan oleh kerajaan negeri. Contohnya, jika pelantikan jawatan tertinggi yang terkait dengan alam sekitar atas pilihan Menteri Besar, adakah beliau akan mengambil keputusan berpandukan kepada Akta 313 yang baru itu? Isu ini dibangkitkan oleh Pengerusi SAFE Kelantan Datuk Husam Musa kerana kebetulan Jabatan Hutan Kelantan dan Air Kelantan Sdn Bhd mengalami kekosongan pemegang jawatan tertinggi. Menurut Husam, biasanya Menteri Tenaga dan Sumber Asli akan menamakan kepada Menteri Besar calon pilihan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia yang seterusnya akan dipanjangkan untuk perkenan Sultan. Menjadi kelaziman pengarah hutan negeri adalah Pegawai Perhutanan Semenanjung dan bukannya dari kalangan Pegawai Tadbir Negeri atau
PTN. Namun kali ini dikatakan berlaku sedikit kelainan. Sumber tertentu mengatakan YB Menteri telah menamakan seorang pegawai PTN untuk menjawat jawatan pengarah Hutan Kelantan yang baru, ujarnya. Beliau membangkitkan persoalan berhubung kecurian balak di Kompartmen 25 yang didakwa berlaku di Hutan Simpan Kekal HSK Nenggiri Gua Musang pada awal Jun lalu. Sama ada pilihan lain dari kebiasaan ini ada kaitan dengan kontroversi kecurian hutan bersebelahan konsesi anak syarikat kerajaan negeri iaitu Daulah Najah atau tidak masih menjadi tanda tanya. Sehingga kini belum ada pemakluman mengenai identiti pencuri balak tersebut hasil siasatan oleh Jabatan Hutan Negeri dan Semenanjung. Adakah pilihan menteri yang disenangi oleh menteri besar itu akan terlantik? Soal husang, justru sama ada pindaan pada Akta 313 itu akan memberi kesan yang positif kepada nasib hutan simpan kekal atau tidak bergantung kepada komitmen kerajaan negeri untuk menguatkuasakannya. Bukan itu sahaja, jika rasuah masih berleluasa, letaklah apa akta sekalipun, pendakwaan terpilih akan tetap berlaku dan hutan akan terus menangis bersama hujan yang membawa kepala air. Tempat yang dahulu tidak pernah dijenguk banjir, kini ranak dan musnah akibat serangan air bercampur tanah merah tanpa belas kasihan. Malangnya rakyat akan terus diperbodohkan dengan retorik Melayu Islam di mana yang kaya semakin kaya, yang miskin kini papa kedana. Apalah sangat denda RM200,000 itu jika keuntungan menjarah hutan simpan kekal itu berbilion ringgit. Malaysia kekal dalam tahap 3 dalam laporan tahunan pemerdagangan manusia Jabatan Negara Amerika Syarikat. Laporan yang dikeluarkan hari ini itu berkata kerajaan tidak memenuhi sepenuhnya piawaian minimum untuk penghapusan pemerdagangan dan tidak melakukan usaha yang ketara untuk berbuat demikian, walaupun mengambil kira kesan pandemik COVID-19 terhadap kapasiti anti pemerdagangan negara. Oleh itu, Malaysia kekal di tahap yang ketiga. Kata laporan itu, Malaysia diletakkan dalam senarai pantau tahap 2 dari tahun 2018 hingga 2020 sebelum turun ke tahap 3 peringkat terendah tahun lalu. Menurut laporan tersebut, kerajaan Malaysia terus menggabungkan jenayah pemerdagangan manusia dengan penyeludupan migran. Tindakan ini menghalang penguatkuasaan undang-undang dan usaha mengenal pasti mangsa. Laporan itu menegaskan siasatan anti pemerdagangan menurun dan kerajaan tidak mendakwa atau mensabitkan pegawai kerajaan yang didakwa terlibat dalam jenayah pemerdagangan. Laporan itu juga menyatakan seperti tahun-tahun sebelumnya, kerajaan tidak menangani secukupnya atau mengenakan dakwaan yang boleh dipercayai daripada sumber yang mendakwa pemerdagangan buruh atau buruh paksa dalam industri pembuatan getah dan sektor minyak sawit. Semakin buruk nampaknya persepsi masyarakat antarabangsa terhadap Malaysia. Malah pemerdagangan manusia di negara ini dikaitkan pula dengan dakwaan amalan buruh paksa. Ini memberi gambaran seolah-olah sektor korporat negara ini bersekongkol dengan pemerdagangan manusia yang dianggap sebagai perhambaan moden. Malangnya mutakhir ini kekerapan kes syarikat Malaysia dikenakan tindakan oleh Jabatan Kastam dan Pelindungan Sempadan CBP Amerika Syarikat berhubung dakwaan amalan buruh paksa seolah-olah mengiyakan dakwaan tersebut. Januari lalu CBP Amerika Syarikat mengeluarkan notis penemuan dan perintah tahan pelepasan WRO terhadap beberapa syarikat tempatan dan menyita semua produk kelapa sawit keluaran Sime Darby Plantation Berhad serta anak syarikatnya di Amerika Syarikat. Pada Mei tahun lalu pula, Amerika Syarikat merampas 4.68 juta sarung tangan getah yang bernilai $690,000 Amerika bersamaan 2.84 juta ringgit yang dikeluarkan oleh anak syarikat Top Glove Corporation Berhad berikutan maklumat bahawa ia dikeluarkan menggunakan buruh paksa. Sebelum itu, pada Oktober tahun lalu, sarung tangan pakai buang yang dihasilkan oleh anak syarikat milik penuh Supermax Corporation Berhad, Maxter Glove Manufacturing Sdn Berhad, Maxwell Glove Manufacturing Berhad dan Supermax Glove Manufacturing ditahan daripada memasuki semua pelabuhan masuk Amerika Syarikat atas dakwaan yang sama. Negara tahap 3 didapati mempunyai dasar atau corak pemerdagangan manusia tajaan kerajaan dalam program yang dibiayai kerajaan. Hakikatnya negara kita berhadapan dengan kemasukan pendatang asing tanpa izin atau parti beramai-ramai, seolah-olah wujudnya sindiket yang membawa rakyat asing ke negara ini untuk memenuhi sektor pekerjaan yang gagal mendapat sambutan pekerja tempatan kerana isu gaji yang rendah. Justru tidak hairan apabila parti dan pemerdagangan manusia dilihat ada hubungan rapat yang sukar dirungkai.
Isu pemerdagangan manusia dan buruh paksa sering dibangkitkan oleh Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam, iaitu institusi hak asasi manusia kebangsaan Malaysia. Kini Ketua Suhakam dan keahliannya telah diganti. Dapatkah Suhakam yang baharu ini memulihkan nama baik negara dalam isu pemerdagangan manusia? Bagaimanapun pelantikan dua pemimpin UMNO di dalam Suhakam, iaitu Datuk Asnal Rizwa Marikan Habib Marikan, Timbalan Ketua UMNO Bahagian Selayang dan Puan Nazira binti Abdul Rahim, Ketua Wanita UMNO Kulim Bandar Baharu, dilihat tidak memenuhi Seksyen 5/3 Akta Suhakam 1999 yang menyatakan bahawa Pesuruhjaya hendaklah dilantik di kalangan mereka yang mempunyai pengetahuan atau pengalaman praktikal dalam hak asasi manusia. Pelantikan tanpa merit ini di mana kedua-dua mereka tidak pernah dikenal mempunyai pengalaman praktikal dalam hak asasi manusia akan memberikan kesan kepada integriti Suhakam sebagai sebuah badan berkanun yang diamanahkan untuk menasihati kerajaan Malaysia dalam merumuskan perundangan, arahan dan tata cara pentadbiran agar selari dengan prinsip hak asasi manusia. Ujar Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub dalam satu kenyataan. Menurut Salahuddin, Suhakam tidak akan dipandang tinggi oleh masyarakat antarabangsa jika dianggotai oleh mereka yang jelas memihak kepada parti tersebut. Bolehkah pemimpin UMNO yang dilantik itu menegur Perdana Menteri sekiranya terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak kerajaan? Soalnya, belum pun panas kerusi Suhakam, mereka sudah berhadapan dengan cabaran yang berulang. Kini mereka sebagai Pesuruhjaya bertanggungjawab untuk membantu memperbaiki kedudukan Malaysia daripada terus kekal di tangga yang ketiga dalam laporan tahunan pemerdagangan manusia Jabatan Negara Amerika Syarikat. Ini kerana tidak dapat dinafikan ia seiring dengan dakwaan wujudnya amalan buruh paksa terhadap syarikat Malaysia sehingga dikenakan tindakan oleh Jabatan Kastam dan Pelindungan Sempadan Amerika Syarikat. Apa erti pertumbuhan ekonomi jika ia dibina di atas keringat dan air mata buruh paksa hasil pemerdagangan manusia? Malunya kita. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim melahirkan kekesalan terhadap sikap pemimpin Kerajaan Sabah yang dilihat tidak ada sikap empati kepada rakyat yang kini sedang dalam kesusahan. Saya ambil maklum keputusan Dewan Undangan Negeri Sabah meluluskan usul menaikkan saraan Ketua Menteri, Ahli Dewan Undangan Negeri dan anggota pentadbiran negeri yang lain. Saya kesal dengan keputusan ini sedangkan rakyat sedang bergelut dengan permasalahan kos sara hidup yang tinggi, kata Anwar dalam satu kenyataan. Usul untuk rang undang-undang anggota pentadbiran dan ahli Dewan Undangan Saraan Pindaan 2022 dicadangkan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Nur itu telah diluluskan dengan suara terbanyak kemarin. Peningkatan saraan adalah antara RM2,000 hingga hampir RM10,000 sebulan. Contohnya saraan Ketua Menteri yang sebelum ini RM23,595 sebulan dinaikkan kepada RM33,000 iaitu kenaikan sebanyak RM9,438. Timbalan Ketua Menteri pula dinaikkan sebanyak RM8,350 daripada RM20,872.50 kepada RM29,221.50. Menteri Pembantu Menteri, Speaker, Timbalan Speaker, Ahli Dewan Undangan Negeri dan Setiausaha Politik juga dinaikkan saraan mereka. Kata Haji Ji yang juga Menteri Keuangan kedua Sabah, implikasi keuangan kerajaan negeri untuk pelaksanaan kenaikan saraan itu tidak terlalu berat kerana hanya melibatkan jumlah RM5.6 juta setahun. Apa yang kita boleh buat dengan RM5.6 juta jika saraan mereka tidak dinaikkan? Dengan jumlah RM5.6 juta, kita boleh beri satu botol minyak masak 5 kg kepada 133,333 rakyat Sabah yang kurang berkemampuan. Baru sahaja Ketua Setiausaha Pembendaharaan Kementerian Keuangan MOF Datuk Seri Asri Hamidun mengeluarkan garis panduan perbelanjaan bagi setiap kementerian, jabatan dan agensi untuk melaksanakan penjimatan. Katanya langkah kerajaan untuk melaksanakan subsidi barangan keperluan dan kawalan harga bagi mengurangkan impak inflasi menyebabkan perbelanjaan bantuan dan subsidi diunjurkan mencecah RM77.7 bilion berbanding peruntukan RM31 bilion yang diluluskan dalam bajet 2022.
Kementerian Jabatan, Agensi, Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat Jaminan Kerajaan CLBG perlu menyusun semula program serta aktiviti dan menguruskan aliran tunai mengikut keutamaan dengan memastikan tidak membuat trade-off ke atas program dan aktiviti yang memfokuskan kepada kesejahteraan rakyat. Jelasnya dilaporkan bernama. Tiba-tiba Ketua Menteri Sabah sibuk menaikkan gaji atau saraan ahli kabinet dan ahli Dewan Undangan Negeri termasuk setiausaha politik di negeri berkenaan. Tindakan itu langsung tidak selari dengan seruan penjimatan oleh Kementerian Keuangan Malaysia. Malah ia menyongsang seolah-olah mencabar usaha untuk berjimat cermat seperti yang dianjurkan Kementerian Keuangan. Dalam hubungan ini, Anwar menyeru kerajaan Sabah supaya mengutamakan kebajikan rakyat. Saya ingin mengingatkan semua pemimpin agar sentiasa mementingkan kebajikan rakyat berbanding keperluan diri sendiri, terutamanya waktu yang sangat memprihatinkan saat ini. Saya menggesa agar keputusan ini tidak diteruskan dengan mengambil kira kesusahan dan kepayahan rakyat, tegasnya. Sementara itu, bekas Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Syafiee Apdal mempertikai kenaikan gaji speaker dan timbalan speaker Dewan Undangan Negeri Sabah yang lebih tinggi berbanding ahli Dewan Undangan Negeri. Menurut Presiden Warisan itu, speaker dan timbalan tidak ada kawasan untuk dijaga. Saya melihat perlu dijelaskan apa formula yang digunakan tentang kenaikan gaji. Kalau nak spesifik untuk speaker, timbalan speaker naik RM5,000, Dewan Negeri naik RM3,000. Apa asas yang kita gunakan? Kalau persoalan dia untuk kepentingan rakyat, speaker, timbalan speaker tidak ada kawasan yang nak dijaga, naik RM5,000. Yang ahli Dewan Undangan Negeri pula naik RM3,000 sahaja, yang banyak kawasan dia, katanya di petik Sinar Harian. Menurut Syafiee, walaupun kerajaan negeri mempunyai pendapatan yang banyak ketika ini berikutan peningkatan hasil daripada kutipan cukai dan royalti, namun dalam keadaan ekonomi semasa, ia tidak sesuai dilaksanakan. Saya tahu banding dengan negeri-negeri lain, gaji ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak dan menteri jauh lebih besar daripada kita. Tetapi adakah perkara ini sesuai atau tidak dalam keadaan ekonomi yang semakin membebankan rakyat? Hutang negara semakin meningkat. Saya sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dilakukan ini, tegasnya. Apakah yang sedang dalam pemikiran Ketua Menteri Sabah dan gerombolannya? Bolehkah pimpinan tertinggi bersatu yang kononnya berjuang dengan integriti, tapi urus yang baik, anti rasuah dan anti salah guna kuasa, demi memberi manfaat kepada keseluruhan rakyat, menasihati Hajiji supaya faham bagaimana senario yang dihadapi rakyat ketika ini, di mana yang dikatakan tak diurus baik itu apabila kalian mengisi kocek masing-masing dengan dana kerajaan, sedangkan rakyat sedang dihimpit kos sara hidup yang meningkat kerana inflasi. Masa kalian nak jadi wakil rakyat, kalian cari rakyat. Tetapi setelah menjadi wakil rakyat, kalian lupakan rakyat. Kebebalan apakah ini? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.